Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers di luar sana. Nama saya Airul Izzani bin Limin dalam siri podcast Sirim 2022. Hari ini bersama saya ialah Dr. Rosdi dari Sirim Kulim Kedah, iaitu seorang penyelidik daripada Industrial Center of Innovation in Biomedical. Jadi selamat datang Encik Dr. Rosdi ke siri podcast kita pada kali ini. Baik, Encik Rosdi boleh perkenalkan diri sedikit, latar belakang dan sedikit inilah tentang diri Encik Dr. Rosdi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan dan makluman semua, so that means saya berlatar belakang daripada first degree, so that means saya punya Bachelor of Science dalam Nuclear Physics. Nuclear Physics. Nuclear Physics. Dan kemudian saya menyambungkan pelajaran saya di Master dalam Physics Material dan juga PhD dalam Material Science. Jadi kalau kita tengok daripada situ, so that mean daripada Physics jam kepada sekarang ni kepada Industrial Center of Innovation in Biomedical is totally different. So that mean quite different. But itu adalah salah satu cabaran yang terpaksa saya tempuh dan saya lalui. Adalah yang penting minat dan semangat untuk terus berusaha dalam memajukan dan memahami apa jua bidang tugas dan bidang kerja yang kita perlu lakukan. Baik doktor, saya nak bertanya bagaimana penubuhan Sirim Kulim ni dapat membantu industri, terutama sekali dari segi industri penyelidikan. Okey. Bila kita cakap tentang Sirim Kulim, untuk makluman, Sirim Kulim ditubuhkan pada tahun 2000. Okey. Di mana asalnya dinama Advanced Material Research Center, which is AMREC. Penubuhan asalnya di Sirim Shah Alam. Kemudian kami berpindah di Sirim Kulim. Okey, so sejak daripada pemindahan daripada Sirim Shah Alam kepada Sirim Kulim, bermula titik mula penubuhan ataupun kita boleh maklumkan kepada sedia umum, kepada umum dan juga publik, kewujudan satu institusi berasaskan penyelidikan dan juga piawaian di peringkat utara. Okey, di peringkat utara. Ini secara tidak langsung mendedahkan para industri dan juga akademia dekat kepada kita, which is di Sirim, untuk daripada segi perkembangan penyelidikan dan juga daripada segi industri khususnya. Baik. Okey, doktor, kita dah tahu berkenaan maksudnya peranan lah sekitarnya lah. Jadi kita di sini saya nak bertanya tentang apakah lagi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sirim Kulim yang orang luar masih tak tahu lagi. Okey. Untuk pengetahuan pada penubuhan asalnya, di mana Advanced Material Research Center lebih kepada penyelidikan berasaskan material atau sains bahan, dan masa berubah, dan sekarang ni di Sirim Kulim terdapat 3 Innovation Center, di mana salah satu adalah Innovation Center of Innovation in Biomedical. Dan selain daripada itu, 2 lagi adalah Advanced Material dan juga Energy Storage. So that means sekarang ni apa yang related terutama bidang biomedical, kita tahu ataupun kita sedia maklum, di utara khususnya terdapat banyak industri berasaskan peranti perubatan. Okay. So that mean lokasinya adalah di utara, terutamanya di sebelah Pulau Pinang. Jadi penubuhan Industrial Center of Innovation in Biomedical di utara adalah tepat, di mana kita lebih membantu para industri yang melibatkan bidang medical, terutamanya untuk menggunakan segala infra yang ada di Sirim Kulim, termasuk daripada segi peralatan,
pembuatan kepada industri yang melibatkan medical. So banyak yang melibatkan pengujian, dan pengujian yang terdapat di Sirim Kulim adalah terakreditasi, so accredited lab, so that mean mengikuti piawaian ISO 17025. Baik. Ini adalah sangat penting. Accredited lab ini setara dengan seluruh dunia. So that mean apa yang kita melakukan pengujian di Sirim Kulim yang merangkumi 5 skop, iaitu fizikal, chemical, thermal, biologi dan juga mechanical. Baik. Itu yang kita nak mendedahkan kepada publik tentang kewujudan standard pengujian berasaskan antarabangsa di Sirim Kulim. Jadi maksudnya para usahawan kalau mereka ada produk nak uji ke, boleh saja maksudnya datang ke Sirim Kulim untuk bertanyakan ataupun nak menguji. Dan Sirim Kulim sedia membantu, betul tak doktor ya? Ya. Baik, seterusnya saya nak bertanya tentang cabaran yang dihadapi oleh doktor, sebab kita sedia tahu yang Sirim Kulim ni merupakan sebuah pusat penyelidikan yang besar di bahagian utara ni. Jadi apakah cabaran yang doktor rasa yang perlu doktor hadapi bagi mengekalkan orang kata prestasi Sirim Kulim ni sebagai pusat penyelidikan yang terunggul di utara ni? Okey, cabaran yang paling utama apa yang boleh saya simpulkan adalah daripada segi sustainability. So that mean keberadaan kita setaraf dengan domestik dan juga antarabangsa. So bagaimana kita nak maintain segala perkembangan teknologi frontier, terutama frontier teknologi, setara dengan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Itu adalah penting. So that means apa yang kami perlu lihat adalah daripada segi kemampuan dan kebolehan para penyelidik di Sirim Kulim dalam mendokong ataupun memajukan diri setara dengan teknologi, perkembangan teknologi yang boleh kita katakan begitu pantas. Jadi kami di sini perlu sentiasa berada dalam keadaan berpengetahuan yang tinggi, daripada segi literature review, perlu sentiasa updated. Dan juga cabaran yang kedua yang saya lihat di sini adalah daripada segi kolaborasi, di mana kita sebagai satu institut, terutamanya Sirim, kita tidak boleh lagi bergerak secara silo. So that means kita kena collaborate di antara akademia dan juga industri. Itu adalah penting. Because dalam pembangunan setiap satu produk, dia melibatkan multiple disciplinary teknologi, di mana sekiranya kita bergantung kepada satu teknologi yang kita ada tidak banyak membantu. Kita perlu ada multiple gabungan antara beberapa teknologi. Saya bagi contoh salah satu, sekiranya kita nak membangunkan implan, di mana implan melibatkan daripada segi material. So that means kita perlukan teknologi ataupun kepakaran daripada sains bahan. Daripada segi situ, itu pula kita perlu mengetahui daripada segi pembuatan. Pembuatan melibatkan, kita tahu teknologi sekarang ni menjurus kepada teknologi pembuatan 3D printers, new technology currently. Sama ada melibatkan daripada segi polimer ataupun metal ataupun ceramik. That is the frontier technology dan kita kena capai sebolehnya. Dan juga daripada segi sebelum produk itu perlu dikomersialkan, kita perlu membuat pengujian daripada segi klinikal, di mana kita perlu berkolaborasi dengan doktor-doktor surgeons daripada orthopedic department sangat rapat.
So that mean setiap daripada pembangunan bahan, daripada segi pembuatan, daripada segi pengujian, daripada segi klinikal sebelum ke komersial, dia melibatkan multiple disciplinary of teknologi. So that mean kolaborasi ini adalah sangat penting, terutamanya dalam keadaan sekarang. So that mean that is pada saya the most important. So that mean sekarang ni kami cuba untuk collaborate di kalangan para industri dan juga akademia sebanyak yang mungkin. Betul. Sama ada di peringkat domestik ataupun di peringkat antarabangsa. Baik. Saya suka the word orang kata collaboration tu. Sebab selaras dengan kita punya slogan juga best partner for innovation. Yes, betul. So memang kita perlukan kolaborasi itu ya doktor. Betul, tepat sekali. Baik. Seterusnya saya nak tanya pandangan peribadi doktor lah, okey, berkenaan apa yang menarik kat Sirim Kulim ni, macam berbanding daripada HQ kita di Shah Alam. Apa yang doktor rasa menarik lah pada pandangan doktor? Yang menarik kalau kita cakap tentang teknologi, saya boleh katakan because of teknologi di HQ dan teknologi di Sirim Kulim memang dua teknologi yang berbeza, kepakaran yang berbeza. Bila kita letak daripada segi kepakaran, itu tak ada perbezaan. Tapi apa yang membezakan besar kemungkinan adalah daripada segi persekitaran. Persekitaran sikit sebanyak membantu para penyidik daripada segi kecekapan ataupun ketepatan daripada segi pemikiran, memikir ataupun terutamanya daripada segi penulisan. Kita tahu walaupun di Sirim Kulim dikelilingi oleh industri yang terlibat di persekitaran, tapi kita nampak adalah pada segi daripada segi ketenangan, tenang. So that mean kita pun daripada segi kemudahan ataupun daripada kita nak datang kerja, so that mean kita tak terlalu bergantung ataupun berhadapan dengan trafik yang begitu menekan. So that mean so that it take about macam dalam sekitar 10 ke 15 minit kita dah boleh sampai dekat office, walaupun jarak lebih kurang dalam 10 ataupun 15 kilometer jarak dia, tapi very very close. Tapi tak jam sebab saya jam berbandingkan dengan HQ. So itu salah satu yang saya nampak kelebihan yang ada. Tapi kami cuba menggunakan kelebihan itu adalah untuk memudahkan kita untuk manfaatkan untuk tugasan harian lah. Baik. Saya setuju dengan orang kata environment tu dapat membantu kita lah sebenarnya. Sikit sebenarnya, betul. Dengan orang kata bila kita tenang, idea tu macam-macam datang kat kita. Betul. Baik. Okey, doktor, soalan terakhir saya lah. Okey. Berkenaan dengan nasihat dan kata-kata motivasi kepada adik-adik kita di bangku sekolah ataupun para graduan yang bakal habis study mereka di peringkat universiti. So apakah nasihat doktor untuk mereka-mereka ini yang ingin melanjutkan ataupun menceburi bidang penyelidikan ni? Okey. Tips boleh saya katakan tips. Salah satu selain daripada minat yang mendalam adalah kesungguhan dalam mendalami sesuatu bidang. Okey. Contoh saya ambil latar belakang saya adalah daripada fizik nuklear. So that mean bagaimana area fizik nuklear tu jam kepada biomedical. Okey. Dia perlu ada kesungguhan dan minat yang mendalam ke atas apa sahaja bidang yang kita ceburi. So that mean setiap bidang ataupun area yang kita ceburi, we have to go deep.
menjiwai dan memahami seboleh-bolehnya di peringkat akar umbi. Bermaksud di sini bahawa bukan setakat di peringkat surface saja, permukaan, tapi go deep, dalam setiap saja bidang yang kita ceburi. Baik. So itu bila dah datang minat, kesungguhan dan juga kita mendalami sesuatu area tu, segala kerja yang kita buat akan menjadi mudah. Betul, saya setuju. Akan menjadi mudah dan juga kita dah tak ada perlu paksaan. The self drive tu akan datang sendiri untuk capai matlamat ataupun yang kita target ataupun kita letak. Itu saya rasa perlu ada pada setiap penyelidik. Bagi maksudnya doktor, maksudnya nasihatnya di sini adalah untuk mereka menjiwai betul-betul from akar umbi lah. Betul. Baik, tamatlah sudah sesi podcast SIRIM 2022 kita bersama dengan Dr. Rosdi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir untuk ditemu ramah pada hari ini, Dr. Rosdi. Terima kasih. Baik, kepada viewers di luar sana, jangan lupa untuk ambil informasi, ambil tahu tentang SIRIM melalui sosial media rasmi kami, iaitu di Facebook SIRIM Berhad, Instagram SIRIM Berhad, Twitter SIRIM Berhad dan juga TikTok SIRIM Berhad. Anda juga boleh dengarkan di Spotify SIRIM Berhad dan jangan lupa untuk tonton di YouTube channel SIRIM Berhad berkenaan dengan SIRIM Podcast episod kali ini. Nama saya Ariel Izani Belimin, bersama saya Dr. Rosdi. Sekian, Assalamualaikum.